Jun lalu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) mendedahkan seramai 275 belia berusia antara 18 hingga 30 tahun telah ditahan agensi tersebut sejak 2020 kerana terbabit rasuah. Angka ini masih kecil jika dibandingkan secara keseluruhan tangkapan kes rasuah mengikut data SPRM. 998 orang pada 2020, 851 orang pada 2021 dan 652 orang dari Januari ke Julai 2022. Namun angka ini 3 kali ganda daripada purata kes tangkapan SPRM setiap bulan bagi tempoh 2020 hingga 2022 ini, dan ia juga turut melibatkan pelajar IPTA. Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, malah turut melahirkan rasa duka cita kerana keterlibatan belia dalam kejahatan rasuah akan memberi kesan kepada negara. Tambah sekali faktor yang utamanya kurang fahaman agama lah. Maknanya budak-budak ni dia mudah tertarik dengan tawaran yang bagi dia mungkin dia rasa benda tu tak apa. Nah, tapi dari segi hukumnya, dari segi pandangan Islamnya dia tak baguslah. Begitu juga dengan undang-undang kerajaan pun dia kira benda tu macam rasuah lah. Nah, tapi mungkin dia orang ni bila kurang ilmu, kurang pendedahan agama, dia tak nampak benda tu salah. Kalau dia keluar U pun, dia pun tak dapat jawatan yang terpenting untuk menerima rasuah, kan? Jadi saya tak nampak macam mana artikel tu boleh dimasukkan kepada orang peringkat umur yang macam ni. Umur yang biasanya orang yang mendapat rasuah ni umur dah sampai 40 ke atas. Mereka dah menjawat jawatan tertinggi, pengalaman kerja, dah naik pangkat sampai ke timbalan pengarah dan ahli-ahli politik pun banyak yang tua-tua. Yang ni sebanyak mengamalkan rasuah. Saya rasa tak lain tak bukan mungkin salah satu jalan pintas lah bagi diorang untuk bila dah dapat something yang agak rewarding untuk mereka, kan. So maybe banyak aspek yang diorang boleh upgrade daripada duit-duit yang sumber-sumber yang tak sepatutnya lah. Pada pendapat saya, kerana saya merupakan pelajar universiti, so mungkin ini adalah disebabkan oleh tekanan ekonomi di mana yang peratus inflasi pun meningkat dan cost of living pun meningkat. Jadi kepada para graduan yang baru mula bekerja, yang mana starting gaji dia yang tak berapa nak tinggi, jadi benda ni bolehlah mendorong kepada mereka yang tiada pilihan dan juga tiada orang kata jati diri, sebab dia bergantung kepada diri sendiri juga. So jadinya mereka tiada pilihan dan memilih untuk menerima rasuah lah, yang mana kadang-kadang mereka tak tahu tu rasuah kerana berada di paras yang kecil dan kita nampak kecil, nampak rendah, dan tetapi kesannya besar lah kepada negara dan statistik. Jadi kita peringkat masyarakat ni yang penting kesedaran, banyakkan media-media ilmu lah berkaitan dengan terutama sekali berkaitan dengan jenayah ni lah di kalangan orang muda, terutama sekali rasuah lah, kan. Lepas tu kalangan pimpinan pun dia main peranan lah untuk satunya bagi contoh ataupun model yang terbaik untuk orang muda ni. Pendek kata, benda ni sudah patut dimasukkan dalam silibus sekolah lagi. Mendidik itu penting. Mendidik itu penting daripada kita tangani gejala sini, gejala sana. Buat apa kita buat kerja berputar belit sedangkan basic dia kat sekolah. Peringkat sekolah dah mula kita kenalkan rasuah tu haram. Cara terbaik sepatutnya mungkin perlu dididik daripada sekolah lagi. Sebab bila kita habis lepasan sekolah, lepasan universiti, kita akan berjumpa dengan dunia luar, kan. Jadi dunia ni akan offer kita macam-macam. So especially untuk orang-orang yang
mungkin terdesak kan, dia ambil jalan pintas lah. Mereka juga boleh gunakan medium-medium yang ada di universiti dengan seperti universiti saya sendiri yang saya tahu ada subjek untuk rasuah ni, dan juga melalui program-program yang boleh yang tujukan kepada student, mereka juga boleh macam bagilah penerangan tentang penjelasan tentang akibat rasuah dan dengan lebih terperinci lah apa itu sebenarnya rasuah dan perbuatan-perbuatan yang boleh mendorong kepada perbuatan rasuah itu sendirilah. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia Teguh Bersama. Darah Muda musim baru malam ini dengan kerjasama Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra bersama saya Diah Muhammad Jaiz, dan terima kasih kerana masih sudi lagi terus setia bersama Bernama TV. Dan dalam Darah Muda edisi 26 Ogos ini kita akan membincangkan isu yang berkaitan dengan integriti manifestasi patriotisme belia. Seperti mana yang anda saksikan dalam VT sebentar tadi, berbicara berkenaan dengan bagaimana rasuah itu yang kini sudah mula menular dalam kalangan belia apabila hampir 300 orang telah pun ditahan golongan belia ini akibat terjebak dengan kesalahan rasuah. Dan malam ini kita akan cuba bawakan seorang suara anak muda ini untuk kita membincangkan bagaimana kita nak kaitkan integriti ini dengan rasuah ini, dan ketika ini juga kita dalam bulan kemerdekaan bagaimana untuk memupuk patriotisme itu dalam kalangan belia. Dan malam ini kami bawakan kepada anda Cik Aidil Irfan Cik Afiro yang merupakan ahli Parlimen Belia Malaysia. Jadi apa khabar Aidil? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama-sama dengan. Macam mana perjalanan tadi ke Bernama okey? Okey, walaupun banyak kereta kan, tapi tak adalah jam. Dia tak sakit hati lah sebab jam tu. Tak sakit hati, betul. Okey, baik. Ayo, kalau kita saksikan tadi dalam VT seminar tadi, berbicara berkenaan dengan rasuah dalam kalangan belia, bagaimana ia boleh berlaku, pendapat mereka juga. Mungkin ada juga yang berkata tadi sebenarnya tekanan hidup, tekanan ekonomi, ataupun kadang-kadang ada yang nak langkah lebih cepat untuk mendapat wang yang lebih banyak ini. Tapi kalau kita lihat sebenarnya, isu rasuah ini bukan sesuatu isu yang baru di negara kita dengan apa yang berlaku sejak kebelakangan ini. Dan kita lihat walaupun dia bukan isu baru, dia isu yang kira evergreen, tetapi dia tetap berlaku. Adakah ini disebabkan mungkin hanya rakyat Malaysia ni kita melihat rasuah ni apabila ia melibatkan berbilion-bilion ringgit saja, sedangkan kita tahu juga kadang-kadang yang sekecil-kecil perbuatan kita setiap hari, contoh kalau nak mendapatkan tender dekat pasar malam pun kita boleh bagi rasuah. Tapi mungkin itu tidak dipandanglah kerana jumlahnya kecil. Dan ketika ini yang lagi berbahaya apabila ia telah mula menular ke dalam kalangan anak muda ini. Jadi di mana silapnya sehingga anak muda ini juga boleh terjebak untuk terlibat dalam jenayah seperti rasuah ini? Okey, baik. Bagaimana bermula jenayah rasuah ni mula meribat dalam kalangan anak belia? Kita lihat yang ditekankan dalam masyarakat kita ni seperti dulu, seingat saya awal tahun 2000 kita ada program anti dadah, nak bebaskan dadah daripada sekolah. Dadah tu dianggap sebagai najis jenayah utama yang perlu dihapuskan dalam kalangan masyarakat kita kan. Jadi apa yang berlaku bila perkara-perkara lain tidak diberi perhatian, itu yang mula meribat, termasuklah rasuah. Dan kita juga kalau lihat 10 tahun kebelakangan yang lalu, program berkaitan dengan kesedaran rasuah ni jarang-jarang diperdengarkan dalam kalangan anak muda kat sekolah, sebab yang paling penting adalah pendidikan daripada sekolah. Jadi apabila tiada pendidikan tu, mereka tidak tahu adakah perbuatan yang mereka lakukan ni bentuk rasuah ataupun tidak. Itu pasal jumlahnya kecil, mereka tak rasa rasuah. Paling-paling common lah ataupun selalu berlaku dalam kalangan mahasiswa barangkali adalah apabila nak hantar assignment, lambat buat ataupun mereka gagal nak siapkan satu tugasan dalam tempoh yang ditetapkan, mereka mungkin minta tolong kawan, tolong pinjam jap, nanti aku bayar, aku belanja makan kan, walaupun dapat sikit atas dasar macam tolong kawan, betul, kita belanja makan, tapi akhirnya itulah rasuah. Dan bibit-bibitnya bermula di situ. Ya, bibit-bibitnya bermula di situ, dan bila tidak dibendung, tidak diajar berkaitan, itulah najis jenayah yang ada dalam kalangan belia kita. Bila masuk alam pekerjaan, mereka rasa benda tu perkara biasa, normal, dan terus dilakukan. Jadi, tapi adakah anda juga bersetuju bahawa cabaran hidup ketika ini juga menjadi salah satu faktor kenapa ramai yang seakan-akan lupa akan integriti dirinya sendiri sehingga sanggup terjebak dalam rasuah ini? Ya,
memang sedikit sebanyak malah kajian ditunjukkan antara faktor berlakunya rasuah ni adalah antaranya keinginan untuk hidup mewah. Dan apabila ditekan dengan kesempitan ekonomi, melihat rakan-rakan dalam suasana hidup yang berfashion dan sebagainya, nampak hidup dalam keadaan mewah lah, pun mereka pun tertekan mungkin nak sama taraf supaya boleh blend in, orang kata, dalam kalangan rakan-rakan mereka juga. Dan untuk mereka lebih mendapat sesuatu tu, mereka mulalah buat. Tapi kebanyakannya kalau anak muda ataupun belia ni, kita lihat rasuahnya tak adalah sampai berbilion-bilion. Cumanya seperti nak dapat kelulusan suatu perkara kan, macam projek ke ataupun bisnes ke, perkara ini berlaku. Ada rakan-rakan saya juga yang pernah mengaku untuk dapatkan bisnes cepat dan sebagainya, mereka terpaksa keluarkan duit supaya melicinkan proses. Kalau tidak, terpaksa compete dengan pelbagai-pelbagai lagi orang kan, dan mereka pun peribad nasib mereka akan tertutup lah. Jadi keterdesakan hidup tu menyebabkan mereka terpaksa melakukan, walaupun mereka pada asalnya tahu benda tu tidak boleh dilakukan. Jadi adakah desakan hidup itu menjadi salah satu faktor utama, ataupun dia cuma salah satu faktor saja yang menyebabkan mereka ini boleh terjebak dengan rasuah? Kita nak kata rasuah ni faktor utama dia adalah tekanan ekonomi ataupun kesesaran hidup? Tidak, itu bukan faktor utamalah. Kalaulah seorang tu bergaji rendah dalam kerja yang tidak seberapa, tak ada orang kata ekosistem yang boleh berbentuk budaya rasuah tu. Sebab kita tahu rasuah ni biasa kalau nak kaya raya lah kan, nak kereta mewah semua, mesti projek yang boleh bawa ratus-ratus ribu dalam akaun kita. Jadi kalau setakat contohlah peniaga pasar malam ataupun bisnes-bisnes yang kecil-kecil ni, saya tak rasa kos sara hidup tu adalah faktor utama lah untuk mereka, terutamanya dalam kalangan belia. Cuma ia boleh mendorong kepada ke arah untuk terjebak dengan rasuah ini. Dan kalau kita lihat juga dengan setiap masalah yang berlaku dalam kalangan rakyat, tidak kira rasuah ataupun masalah integriti ataupun apa sahaja, kita biasanya akan berbalik kepada stigma bahawa ini adalah tanggungjawab kerajaan untuk mengubah. Seperti mana tadi yang Adil sebutkan di awal-awal juga, sekiranya ada pendidikan ini daripada kecil lagi, mungkin mereka akan lebih sedar apakah itu rasuah dalam kehidupan seharian. Dan meskipun, yalah, kita akui mungkin zaman kita bersekolah dahulu kita tak ada silibus khas yang mengajar berkenaan dengan rasuah ini. Ketika itu pun pendidikan sivik masih baru lagi diperkenalkan. Tapi selain daripada menyediakan pendidikan, apa lagi mungkin yang kerajaan boleh lakukan untuk supaya di masa depan nanti bukan sahaja jumlah daripada hampir 300 itu akan berkurang, malah tidak ada pun, bukan setakat belia ataupun rakyat di Malaysia ini akan terjebak dengan rasuah? Baik, kalau kita lihat usaha yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan sendiri, khususnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, mereka ada tubuh macam-macam, antaranya Angkatan AMAR, Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah di IPT, dan juga mereka mula bergerak, saya difahamkan ada program-program dalam kalangan belia ini. Cumanya memang kita tidak boleh harapkan 100% pada kerajaan, kerana akhirnya rasuah ni berlaku kerana dalaman kita sendiri. Betul. Adalah kehendak kita sendiri. Kerajaan buat macam mana pun, kita tengok undang-undang Akta SPRM 2009 memang ketat, apa orang kata, memang beratlah hukumannya, tapi masih juga berlaku. Jadi kerajaan saya lihat memang ada banyak program, cumanya mungkin perlu libat urus bersama anak-anak muda, cikgu-cikgu sekolah, kaunselor ataupun sekolah ni untuk adakan lagi modul yang lebih berkesan. Macam aktiviti, dia bukan setakat ceramah, datang bagi ceramah, mungkin itu terlalu common. Mungkin adakan simulasi ke pertandingan, dan saya lihat memang banyaklah giat aktif pertandingan-pertandingan dilaksanakan oleh SPRM. Kalau kita lihat juga kerajaan boleh menyediakan kempen, boleh menyediakan ceramah, advokasi kepada masyarakat berkenaan dengan apa itu rasuah, bahayanya rasuah, bagaimana untuk mengenal rasuah itu sendiri. Tapi dalam kalangan masyarakat pula, apa yang sebenarnya masyarakat boleh lakukan selain daripada menyedari bahawa rasuah itu adalah sejenis jenayah yang cukup berat? Apa lagi yang masyarakat boleh lakukan? Peranan masyarakat ini dalam sama-sama kita mengekang rasuah itu daripada berlaku dalam kalangan kita. Okey, antara kerajaan dengan masyarakat, peranan masyarakat sebenarnya lebih besar dalam membendung budaya rasuah ni lah. Dia bermula daripada institusi keluarga dulu. Bagaimana, maaflah kalau saya katakan dalam masyarakat Melayu kita ni, kita lebih sensitif kalau orang bercerita tentang makan
khinzir ataupun babi. Betul. Kalau makan mesti akan marah kan, ataupun dia sentimen agama. Tapi rasuah tidak kelihatan seperti seberat najis babi tersebut. Jadi perkara ini perlu diberi ataupun jadikan mind setting pada anak-anak muda, terutamanya dalam kalangan keluarga dulu. Lihat rasuah ni berat jenayah dia, sama macam makan babi. Dan juga selain daripada keluarga, pengaruh rakan sebaya juga, terutamanya pertubuhan-pertubuhan belia. Pasal dalam Majlis Belia Malaysia kita ada gerakan Belia Benci Rasuah, kerjasama dengan Belia Busters dan Rasuah Busters dan sebagainya. Saya lihat ini perkembangan positif dan perlu teruskan mendekati anak-anak muda ni untuk tentangkan apa bentuk-bentuk rasuah. Kadang-kadang anak muda ni dia tahu rasuah, tapi dia tak tahu apa yang dilaksanakan itu adalah sebahagian daripada rasuah. Bukan setakat rasuah, salah guna kuasa juga ya. Adalah Akta SPRM, tak salah saya Seksyen 23 pun salah guna kuasa itu adalah sebahagian daripada budaya rasuah. Dan yang seterusnya adalah agamawan lah. Maaf saya cakap kalau kat sini banyak agamawan kita ni berbalah berkaitan isu furuk. Tauhid 20 lah, Tauhid 3 lah. Padahal masyarakat di sekeliling kita ni tak faham pun. Perlukan akidah yang asas, dan isu bila golongan agamawan ni tidak mendekati masyarakat menjelaskan najis rasuah ni, itu yang jadi berluasa. So perkara yang pokoknya tidak dikata. So agamawan, saya tak kata semua, ada sebahagian yang memang mendekati anak muda, ada program. Cumanya benda ni perlu diangkatlah jadi agenda utama setiap kali mereka mendekati masyarakat, khususnya anak muda. Perlu jadikan rasuah ni berat najis seperti najis babi. Supaya orang ni dia lebih sedar lah betapa teruknya jenayah rasuah ini. Baik, dan saya kira juga salah satu punca kepada terjadinya isu rasuah ni adalah berkaitan dengan integriti. Dan bila kita bercakap dengan integriti ini, apabila seseorang itu tidak mempunyai integriti yang cukup kuat, maka dia akan lebih mudah terdedah kepada segala jenis jenayah, bukan sahaja rasuah lah. Dan bila bercakap berkenaan dengan integriti ini juga adalah salah satu daripada nilai patriotisme, betul? Jadi apabila kita tidak ada integriti yang cukup tinggi dalam diri kita, seakan-akan kita juga tidak sayangkan negara, kerana kita bukan sahaja merosakkan diri kita apabila terlibat dengan jenayah rasuah ini, malah kita juga memberi kesan terhadap negara kita, pembangunan. Betul. Jadi adakah mereka yang mungkin terjebak dengan aktiviti jenayah ataupun tidak mempunyai integriti yang cukup baik ini tidak faham bahawa kita ni perlu ada integriti untuk menunjukkan bahawa kita sayangkan negara, untuk kita relate dengan patriotisme terhadap negara? Baik, kalau tengok kajian pada tahun 2020, 55% masyarakat belia ni pernah terjebak dengan rasuah. Maksudnya mereka ni tidak memahami apa itu rasuah dan juga tidak memahami apa itu integriti. Mungkin pernah dengar perkataan integriti itu, tetapi dia tidak faham apa sebenarnya integriti, macam mana nak aplikasikan. Ya, saya pun akui kalau saya waktu muda-muda dulu di sekolah, bila dengar perkataan integriti ni satu ayat yang bombastik kan, ayat yang jargon begitu. Jadi perkara ini saya lihat masyarakat di luar sana masih kurang untuk memahami apa itu integriti. Dan bila kita kaitkan dengan patriotisme, integriti ni, ya betul, integriti inilah yang perlu sebab dia datangnya dalam diri kita kan. Kalaulah tiada integriti menyebabkan budaya rasuah ni dilaksanakan tanpa segan silu, akhirnya kita akan lihat bagaimana keadaan negara akan musnah lah akibat rasuah. Kita ada contoh-contoh, macam-macam contoh di luar negara, bahkan yang terbaru dalam negara kan. Ini patut dijadikan pengajaran untuk anak muda dan perlu mula faham apa itu integriti. Adakah juga disebabkan oleh isu integriti yang berlenggar dalam kalangan anak muda ketika ini disebabkan oleh generasi terlebih dahulu yang mungkin kurang memberikan teladan yang cukup baik kepada generasi sekarang? Ya, betul. Boleh saya boleh katakan yang kebanyakan isu yang berlaku ni adalah kerana ekosistem, orang kata suasana persekitaran itu yang menyebabkan perkara ini berlaku. Kalau persekitarannya itu tidak membenarkan budaya ini untuk terus berkembang, ia tidak akan berlaku. Dan kita lihat bagaimana mungkin bila masuk ke alam pekerjaan, anak-anak muda ni mungkin faham, tapi macam saya katakan tadi di awal-awal, kerana keterdesakan hidup antara faktornya lah, ataupun ada kemahuan lain yang terpaksa mereka terjebak mengikut apa yang telah ditetapkan oleh mungkin sini-sini orang tua kan, generasi-generasi terdahulu. Kalau mereka tidak follow, mungkin mereka akan ketinggalan ataupun disingkirkan, tercicir dan sebagainya. Jadi mereka tak nak terpaksa mengikuti. Dan perkara ini saya yakin berlaku juga dalam
parti politik kan. Jadi itulah penyebab bila budaya tersebut tidak dibendung oleh generasi tua, tidak diberikan pemahaman yang baik, maka anak muda pun bila melihat perkara itu mereka rasa tidak salah, ini satu keperluan. Betul. Dia bertindak berdasarkan apa yang dia lihat. Ya, betul. Mereka dipengaruhi oleh sekeliling. Mereka memahami dunia ini dengan tindak tanduk apa yang telah dicipta ataupun telah dibuat oleh generasi terdahulu. Dan ketika ini kita di bulan Ogos, bulan kemerdekaan kita, dan kita tahu juga semangat patriotisme itu bukan sahaja pada bulan 8, tetapi sepanjang kita hidup di negara kita ini kita sentiasa perlu mengamalkan semangat patriotisme yang mencintai negara. Tetapi kalau kita lihat juga saban hari ataupun saban tahun pastinya akan ada kempen-kempen yang untuk menyuruh kita mencintai negara, untuk menyuruh kita lebih sayangkan negara. Tapi kenapa sampai perlu ada kempen untuk mencintai negara? Kenapa dia tidak datang secara organik dan kenapa ia seakan-akan tidak berpanjangan, hanya datang pada bulan kemerdekaan sahaja? Baik, betul. Cintakan negara atau patriotisme ni sebenarnya adalah lumrah semua manusia. Cintakan tanah air, tidak tanah air pun kawasan kediaman mereka ataupun daerah ataupun negeri. Namun begitu, fitrah ataupun memang benda yang sedia dalam ni perlu diasah dan digilap. Pasal kita perlu didik mereka ataupun kita perlu war-warkan, maksudnya menyuruh untuk mereka mula ada sifat patriotisme. Dan perkara ini juga perlu untuk kita asah dalam kalangan anak muda, khususnya di sekolah. Mereka yang baru nak mengenali apa itu Malaysia, sistem pentadbiran dan sebagainya, mereka perlu memahami semangat cinta akan negara ni. Dan kita tengok ada macam-macam platform movie, lakonan dan sebagainya, media sosial juga. Media sosial yang mempengaruhi anak muda kita. Kerana apa? Generasi kini ni ialah sifat manusia sendiri mudah lupa. Kalau kita ada dalam keadaan selesa, negara kita aman. Saya tengok fakta yang dikeluarkan baru-baru ni oleh World Peace Index tahun 2020, negara Malaysia merupakan negara teraman di dunia di tangga yang ke-16. Jadi bila keadaan aman, tidak ada maksudnya tidak ada huru-hara, penjajahan dan sebagainya, itu yang kita berasa selesa. Dan mereka tidak sedar sebenarnya ada ancaman-ancaman lain. Jadi perlu ada didikan ataupun seruan-seruan untuk sayangkan negara ini, sebab ancaman berubah-ubah. Jadi perlu untuk supaya anak muda ni sedar, ini sebenarnya ancaman yang boleh menjajah minda mereka. Okey, ada satu frasa yang mungkin Adil juga selalu dengar, yang mana selalu menyebut bahawa jangan tanya apa yang negara lakukan kepada anda, tetapi tanya apa yang anda lakukan kepada negara. Tapi ketika ini masih ada lagi segelintir pihak, segelintir lah, yang masih berpendapat bahawa selagi negara aku tak buat apa-apa dengan aku, kenapa aku nak cintakan negara aku? Kenapa masih wujud lagi pemahaman seperti itu? Okey, wujud lagi pemahaman seperti ini sebab perangan peribadilah. Kita tengok perkara ini ketara dalam pilihan raya kecil lepas PRU 14. Kita tengok golongan anak muda ni peratusan keluar mengundi rendah. Walaupun undi 18 telah dilaksanakan, pilihan raya Johor umpamanya yang baru-baru ini menunjukkan golongan muda ni antara golongan yang paling rendah keluar. Kerana apa? Mereka sudah penat dengan situasi keadaan negara kita, dan mereka ni mengundi ataupun membuat satu perkara ni berdasarkan hasil. Kalaulah mereka turun keluar mengundi tapi perkara tidak ubah, tiada apa-apa tawaran yang menarik diberikan untuk mereka, mereka tidak akan buat, sebab mereka akan fikir buang masa. Betul. Mereka perlu ada macam-macam perkara lagi perlu mereka fikirkan, kerja dan sebagainya. Lebih baik mereka fokus tersebut. Begitu juga dalam patriotisme ataupun semangat cintakan negara ini, kerana mereka sudah lesu berhadapan dengan kelusuan. Kalau perkara macam ni terus berlaku, ini menyebabkan mereka susahlah untuk ada semangat cintakan negara, sebab akhirnya perkara yang mereka buat tu tidak menguntungkan mereka. Ini adalah masalah yang tidak elok sebenarnya, ataupun perkara negatif dalam kalangan anak muda. Jadi perkara ini perlu dilakukan sesuatu lah untuk kita buang perspektif macam ni. Apa-apa pun buat untuk negara, cintakan negara tanpa perlu balasan. Cuma fikir apa yang kita dapat lah. Okey. Dan sebelum kita menutup tirai Darah Muda pada malam ini, mungkin juga Adil boleh kongsikan di samping kita juga dalam bulan kemerdekaan ini kepada anak muda di luar sana, bagaimana kita sendiri ini dapat lebih meningkatkan integriti diri kita dan juga memupuk rasa cinta terhadap negara kita tanpa memikirkan apa yang akan dapat pada masa depan. Baik, untuk anak muda di luar sana ni, integriti ni memang dia perkara yang sukarlah. Dia perlu didikan agama. Didikan agama ni je yang boleh kontrol ataupun memandu dalaman kita, sebab integriti ni adalah daripada dalaman. Jadi perlu rapat dengan rakan-rakan yang betul-betul baik, maksudnya memahami integriti, ataupun rakan-rakan yang
mempunyai pengetahuan agama yang luas, dan mereka juga kena berusaha untuk mendalami ilmu agama lah. Kerana ini saja yang boleh membentuk integriti. Dan selain itu mereka perlu memikirkan kesan pada anak cucu. Ni agak sukar dilaksanakan oleh anak-anak muda lah, sebab mereka muda lagi kan, tak perlu fikir pada generasi masa akan datang. Jadi bayangkan apa yang anda alami hari ini adalah kesan daripada generasi terdahulu. Dan kalau anda buat benda yang buruk juga, generasi akan datang juga akan terkesan. Ya, betul. Baik, itu tadi kita punya perbincangan berkenaan dengan integriti dan juga manifestasi patriotisme belia. Dan ketika kita berada dalam bulan kemerdekaan ini, mungkin ini adalah juga masa yang cukup baik untuk kita memikirkan berkenaan dengan integriti diri kita sendiri. Di manakah tahap integriti kita, di manakah tahap patriotisme kita, dan saya harap agar kita semua mampu sedar. Sekiranya kita tahu tahap kita di mana, bagaimana cara untuk kita meningkatkan lagi, kerana apa yang kita lakukan ketika ini akan juga memberi kesan kepada generasi akan datang, yang juga akan memberikan kesan kepada keadaan negara kita. Sehingga kita bertemu lagi dalam edisi Darah Muda yang akan datang. Saya Dewan Wajais, jumpa lagi.